Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam muafakat Johor. Yang berbahagia saudara pengacara majlis, yang berhormat Tuan Haji Muhammad Syahid bin Saldi, Pengerusi Jabatan Kuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor, yang berhormat Datuk T. Sukiong, Pengerusi Jabatan Kuasa Pelancongan dan Perdagangan serta Pengguna Negeri Johor, yang berbahagia Datuk Ismail Ibrahim, Ketua Eksekutif Pihak Berkuasa Wilayah Iskandar Malaysia ataupun ISDA, yang berhormat Datuk Haji Maulizan Hujah, Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Tiram, ahli yang berhormat yang turut hadir dalam majlis kita pada hari ini, yang berbahagia Datin Zuraidah binti Azmi, Wakil Rasmi Ketua Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia, yang berbahagia Tuan Haji Said Salim bin Said Muhammad, Pengerusi Koperasi Iskandar Malaysia Berhad, yang berbahagia Cik Zaknal Mislan, yang Ketua Majlis Perbandaran Pasir Gudang, pemimpin-pemimpin koperasi, pemimpin-pemimpin masyarakat, dan jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dunia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan untuk menjayakan majlis perasmian kedai harga patut muafakat Johor di kawasan Taman Kota Matai pada pagi yang berbahagia ini. Saya ingin ucapkan berbanyak terima kasih atas peluang dan penghormatan yang diberikan untuk saya turut hadir dalam majlis ini, yang mana bukan sahaja dapat merapatkan lagi pengenalan saya dengan tuan-tuan dan puan-puan, tetapi yang lebih penting juga memberi peluang kepada saya untuk melihat sejauh mana usaha pihak puan-puan untuk menjayakan kedai harga patut ini dapat direalisasikan. Oleh itu, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada pihak penganjur, iaitu kepada pihak Koperasi Iskandar Malaysia Berhad, kepada pihak IRDA, dan kepada khususnya pihak Koperasi Wawasan MPPG Johor Berhad yang telah sudi menjemput dan telah berjaya melaksanakan program dan usaha kita pada hari ini. Sesungguhnya saya ingin ucapkan tahniah dan bersyukur dan melahirkan rasa kegembiraan dapat hadir dalam majlis ini, bukanlah semata-mata untuk menyaksikan kedai harga patut ini, kerana tak banyak kedai harga patut
yang saya resmikan. Tetapi yang lebih penting daripada itu ialah konsep di belakang sehingga berjayanya kita menyaksikan kedai harga patut atas jenama IN Corp yang kita rasmikan yang pertama kali. Tuan-tuan dan puan-puan, kita sedia maklum bahawa sejak daripada dahulu lagi kawasan kita ini di Johor Bahru yang terletak dalam kawasan Iskandar Malaysia merupakan antara kawasan yang berhadapan dengan kos sara hidup yang tinggi sejak dari zaman berzaman. Tanyalah orang Johor Bahru, dan kita tahu mengapa keadaan kita sebegitu. Antaranya kita terletak di sebuah negara kota raya yang betul-betul dekat dengan kita. Tidak ada mana-mana bandaraya di dunia ini yang duduk bersebelahan antara satu dengan yang lain, yang terdiri daripada dua negara yang berbeza. Kita carilah dalam mana-mana dunia, hanya Johor Bahru dengan Singapura, dua negara yang berbeza, dua bandar yang besar, apatah lagi dalam keadaan mata wangnya yang berbeza, kuasa membelinya yang tinggi. Maka itu antara punca dari zaman ke zaman Johor Bahru ini berhadapan dengan kos hidup yang tinggi. Dan ini bukanlah sesuatu yang boleh diketepikan begitu saja. Banyak pihak, apatah lagi pembangkang, yang selalu mengatakan bahawa kalau mereka jadi kerajaan, mereka boleh atasi kos hidup yang tinggi di Johor Bahru. Itu hanya cakap politik. Kita mesti mengakui selagi keadaan ini merupakan dua negara yang berbeza, selagi nilai dolar Singapura berbeza dengan negara kita, selagi kita mempunyai data terbuka menerima sesiapa saja mengunjungi negara kita, maka itu akan menyebabkan permintaan yang tinggi daripada bekalan, dan itu menyumbang kepada kadar kos hidup yang tinggi. Dan kos hidup yang tinggi bukanlah sesuatu yang pelik. Banyak negara di dunia juga berhadapan dengan kos hidup yang tinggi, seperti bandar-bandar raya yang besar, Singapura termasuk, New York, Tokyo dan sebagainya. Maka jika ada sesiapa yang mengatakan bahawa mereka boleh mengatasi kos hidup, boleh hilangkan soal itu hanya cakap-cakap kosong, cakap politik yang hanya ingin untuk mendapat pengaruh dan sokongan daripada rakyat. Kerajaan kita merupakan kerajaan yang berhadapan dengan realiti. Kita tahu bahawa kos hidup itu akan wujud, akan dihadapi oleh rakyat. Maka yang penting ialah bagaimana kita ambil tindakan untuk kita mengurangkan beban dan kesan yang dihadapi oleh rakyat, khususnya yang tinggal dalam kawasan di mana kos hidupnya tinggi seperti di Johor Bahru. Selain daripada usaha-usaha kerajaan pusat, termasuklah mungkin pemberian BRIC, kita di peringkat negeri juga mengadakan pelbagai pendekatan. Antaranya termasuk penyediaan rumah mampu milik, yang menjelang tahun 2020 kita meningkatkan sasaran kepada 60,000. Yang mana kalau kita dia maklum, rumah mampu milik di Johor ini harganya tidak lebih 150,000. Kita ada yang harga 40,000, kita ada harga 80,000, kita ada 150,000, dan semua rumah-rumah itu adalah rumah yang mempunyai subsidi yang sangat besar. Kalau kita tak subsidi, nah tentulah rumah itu di luar kemampuan, apatah lagi penduduk Johor Bahru yang berhadapan dengan kos hidup yang tinggi. Dan sebab itulah kita ada data
rumah mampu milik Johor. Atas sebab itulah, walaupun banyak usaha, banyak cadangan dibuat supaya kita ubah harga-harga tersebut, supaya kita tidak tetapkan 40% pembinaan sesuatu kawasan melebihi 5 ekar mesti 40% rumah mampu milik. Kerajaan Johor tetap bertahan, tidak akan ubah data itu kerana ia membantu rakyat yang berhadapan dengan prosedur ini. Itu dari segi perumahan. Satu cara bagaimana kita bantu untuk mengatasi kos hidup yang tinggi. Cara kedua yang baru kita perkenalkan, yang pada mulanya berlaku di Majlis Bandaraya Johor Bahru, yang hari ini dalam bajet 2016 kita perluaskan di kawasan Iskandar Malaysia, meliputi kawasan Majlis Perbandaran Pasir Kuda, kawasan Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah, kawasan Majlis Perbandaran Kelai. Ialah di beberapa laluan pihak berkuasa tempatan bersetuju untuk membiayai penyediaan perkhidmatan pengangkutan awam khususnya bas di laluan-laluan tertentu, yang mana untuk tahun depan keempat-empat PBT ini berfungsi menyediakan dana sebanyak 11 juta ringgit bagi disediakan laluan-laluan percuma pengangkutan bas. Itu yang kedua. Maka yang ketiga yang kita lihat, selain daripada rumah, selain daripada pengangkutan awam, apa lagi yang boleh kita tolong rakyat bagi kita mengatasi soal kos hidup yang tinggi, khususnya yang berlaku dalam kawasan Iskandar. Maka di sinilah lahirnya idea yang mana kita berpendapat bahawa sudah sampai masanya kita juga melihat kepada soal penyediaan bagi rakyat dan masyarakat untuk mereka membeli barang-barang harian pada harga yang betul-betul patut. Patut tu maknanya betul-betul murah. Dan atas sebab itulah pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan pembukaan kedai IM Corp. Satu kedai harga patut yang berbeza dengan banyak-banyak kedai harga patut yang selama ini dibuka dalam negara, dalam negeri dan juga dalam kawasan ini. Dan usaha untuk membuka kedai ini merupakan satu program secara bersama antara pihak kerajaan dan masyarakat, antara institusi kerajaan, yang mana dalam kawasan kita institusi tersebut ialah IRDA, dan bagi masyarakat, institusi yang terlibat, institusi masyarakat itu ialah koperasi tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini dengan kerjasama antara pihak IRDA dan pihak koperasi, saya difahamkan sejumlah 60 koperasi yang mempunyai keahlian seramai 40,000 orang bersama-sama di belakang untuk membuka kedai IM Corp ini. Dan ini hanya satu daripada 20 kedai yang dibuka tahun ini, dan saya diberi jaminan insya-Allah tahun hadapan lagi 50, dan akhirnya sebanyak 150 dirancang dalam masa setahun 2 ini. Dan kita percaya, tuan-tuan dan puan-puan, mengapa kita mengadakan perkara ini. Program bersama antara kerajaan dan pihak koperasi ini ialah pertama kerana kita nak tunjukkan bahawa dalam usaha kita membangun, menjayakan negara ini,
antara kerajaan dan masyarakat. Dalam konteks ini antara kerajaan, IRDA, masyarakat, iaitu koperasi, kita boleh bermuafakat bersama. Dan kalau kita muafakat bersama, maka banyak yang boleh kita capai. Lebih-lebih lagi matlamat kerajaan untuk membawa kesejahteraan kepada rakyat yang turut disokong oleh tuan-tuan dan puan-puan yang mahu pembangunan dan kemajuan ini membawa kesejahteraan, maka kita boleh mencapai hasrat dan juga matlamat tersebut. Lebih-lebih lagi melalui isu ini kita nak tunjukkan bahawa koperasi masih relevan dalam zaman kita berhadapan dengan pertumbuhan ekonomi yang begitu besar, termasuklah di Johor. Ia menunjukkan pengiktirafan kerajaan negeri kepada institusi koperasi. Atas sebab itulah kerajaan negeri mengajak bersama koperasi untuk menjayakan matlamat ini. Lebih-lebih lagi kita terima hakikat bahawa koperasi merupakan platform yang terbaik meningkatkan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Sebab itulah dalam bajet untuk tahun depan, kerajaan negeri juga mempersediakan peruntukan sebanyak RM300,000. Jika ada koperasi yang diwujudkan berasaskan kepada muafakat antara semua kaum dan matlamatnya untuk mengatasi satu-satu cabaran dan isu yang dihadapi oleh masyarakat dan penduduk di Johor. Saya tak nak koperasi yang berbilang kaum, tapi tujuan wujudnya adalah nak mohon tanah daripada kerajaan. Itu bukan tujuan. Tapi kalau dia ada idea nak mengatasi isu masalah cabaran yang dihadapi oleh masyarakat, insya-Allah, dan dia didukung oleh semua kaum, insya-Allah kerajaan negeri akan membantu menjayakan koperasi tersebut seperti koperasi yang bersama dalam program kita hari ini. Jadi yang pertamanya kita nak tunjukkan gagasan kerajaan negeri untuk bermuafakat bukannya satu slogan, tetapi kita hendak meluaskan dan menjayakannya dengan pelbagai pihak. Dan hari ini terima kasih tahniah kepada koperasi kerana menyaut untuk bermuafakat dengan kerajaan negeri menubuhkan konsep IMCOP pada hari ini. Kedua, kita bersama-sama dalam soal satu perkara yang sememangnya mencabar penduduk, khususnya yang tinggal dalam kawasan Iskandar dan juga yang mungkin di negeri Johor. Kita berhadapan dengan cabaran iaitu kos sara hidup yang tinggi. Jadi kita memikirkan bagaimana cara dan cabaran yang lama cabaran ini. Berbagai usaha dibuat, banyak lagi yang perlu dibuat, dan kita perlu lakukan secara kreatif, secara inovatif bagi kita membantu rakyat. Dan pada masa yang sama, dalam kita berusaha menyelesaikan masalah ini, kita mengambil pendekatan keusahawanan. Jadi atas sebab itulah kita buka kedai. Dan inilah apa yang kita lakukan pada hari ini, ialah tindakan kita untuk menjayakan keusahawanan sosial yang dilakukan oleh 60 koperasi yang saya nyatakan tadi. Saya percaya apabila kedai ini akan diperluaskan, lebih banyak lagi koperasi yang akan turut bersama-sama menyertai. Kerana kita sedia maklum, yang telah saya katakan, saya yakin pada konsep koperasi, dan saya percaya melalui koperasi bukan saja model share dan juga kaedah koperasi perniagaan dapat dipertingkatkan, tetapi dia juga boleh mencapai hasrat dan matlamat institusi
koperasi itu tersebut. Kita tahu di Johor ini ada 1,238 koperasi. Dan sudah tentulah kalau banyak lagi yang masuk, maka sudah tentulah ianya akan memudahkan kita dari segi mengumpul dana dan sebagainya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di peringkat permulaan ini, pihak IRDA dan pihak kerajaan negeri kita menyediakan sebanyak 12 juta ringgit. Kerajaan negeri saja 2 juta bagi kita menjayakan usaha yang dilakukan secara bermuafakat antara pihak perempuan dan pihak kerajaan. Jadi saya koperasi-koperasi juga dikenakan yuran untuk menyertai dan sama-sama menjayakan konsep kita pada hari ini. Saya kedai-kedai dan cara perjalanan kedai ini telah pun dinyatakan oleh Tuan Haji Said Salim Kementatan. Tetapi saya hanya ingin nyatakan beberapa perkara. Pertamanya, keyakinan saya bahawa usaha yang kita lakukan ini akan berjaya. Kerana pertama, kita memberi perhatian ataupun menjayakan satu usaha dengan kita membeli secara borong, maka kita mencapai economies of scale. Atas sebab itulah kita mampu untuk jual harga yang patut, dan memang boleh jual dengan harga yang patut. Dan kepada anggota koperasi yang menjadi ahli kepada koperasi Iskandar Malaysia ini, maka mereka akan diberikan diskaun 3% lagi daripada harga yang telah ditetapkan. Sudahlah harga rendah, kalau kita menjadi ahli, kita dapat 3% lagi diskaun. Kedua, mengapa ini boleh dilakukan? Kerana konsep pelaksanaan perniagaan ini ialah koperasi ini terlibat dalam keseluruhan rantaian nilai perniagaan. Bukan saja dari segi buka kedai, termasuklah pemborongan, termasuklah penghantaran, termasuklah bekalan dan sebagainya. Jadi setiap proses itu ada margin keuntungan. Dan kerana ini konsep koperasi, jadi ianya akan dibagikan sehingga membolehkan barang-barang di sini dijual dengan harga paling murah dan diskaun diberi lagi sebanyak 3%. Perkara ketiga, mengapa saya yakin ia boleh berjaya? Kerana ia dijalankan oleh konsep koperasi. Tak sama dengan kedai harga patut yang lain dimiliki oleh individu, tapi di sini dimiliki oleh koperasi. Dan apa dia konsep koperasi? Saya pernah jadi menteri koperasi. Konsep koperasi ialah koperasi mesti tolong koperasi. Dan kalau kita ada 40,000, 50,000, 60,000 ahli, maka ahli mesti beli dekat kedai mereka sendiri. Jadi mengapa tak boleh berjaya? Jadi atas sebab itulah saya amat yakin dengan pembukaan kedai ini, yang mana selain daripada itu, yang harus juga kita faham, kalau kita nak tentukan kita berjaya, pertamanya perjalanan pengurusan operasi perniagaan ini kita mesti bersedia supaya dia diuruskan oleh kumpulan profesional. Sebagai koperasi, kita lembaga pengarah. Kita disokong, kita diletakkan, kita melalui proses demokrasi. Tetapi perniagaan kita perlu dilakukan oleh kumpulan profesional. Jangan kita campur aduk antara pemilikan dan pengurusan. Kedua, yang juga penting kalau kita nak lihat koperasi kita ini berjaya ataupun kedai kita ini berjaya,
Kedai ini diwujudkan bagi tujuan bukan semata-mata untuk buat untung, tetapi untuk beri khidmat pada masyarakat bahawa kedai ini menjual barang-barang yang lebih murah daripada kedai-kedai yang lain. Jadi kita kena ingat, jangan kita berkira, oh kita nak margin supaya untung kita besar. Akhirnya kedai ini tak dapat nak beri khidmat, kerana konsep koperasi ialah untuk memberi perkhidmatan. Jadi jangan lupa akan perkara tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita lihat konsep dan kedai IM Corp ini dijayakan, bermula di kawasan ini, 20 lagi di kawasan-kawasan lain. Walaupun pada mulanya kita hanya nak buka dalam kawasan Iskandar, tapi sudah banyak permintaan untuk dibuka di luar kawasan Iskandar. Antaranya saya difahamkan akan dibuka di Palu, di Pagung, padahal kawasan itu bukan kawasan Iskandar. Jadi saya ucapkan tahniahlah kerana sudah ada sambutan yang begitu menggalakkan. Kita percaya dengan adanya kedai ini, ia akan membantu untuk mengurangkan kesan daripada kos sara hidup. Dan tentulah kedai ini akan bersaing. Dan saya difahamkan ada kedai-kedai bila mereka melihat IM Corp sudah dibuka dan mereka tahu berapa harga tengah barang-barang yang IM Corp berikan kepada rakyat, maka kedai-kedai itu yang sudah turunkan harga. Jadi ini manfaat yang kita dapat bila kita buka kedai IM Corp. Selain daripada itu, dengan adanya kedai ini, maka sudah tentulah ia beri peluang bukan saja pekerjaan, tetapi peluang untuk kita berniaga. Kalau kita mempunyai kedai runcit, antara perniagaan IM Corp telah juga boleh membekalkan barang-barang yang murah ini ke kedai-kedai runcit yang terdapat khususnya di seluruh negeri Johor. Dan saya difahamkan bahawa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah pun minta untuk IM Corp membekalkan barang-barang ke kedai-kedai mereka di Negeri Sembilan. Jadi ini perniagaan. Sebab barang kita murah, kerana kita ada margin, kerana kita kawal sepanjang rantaian nilai. Dan peluang kerja yang disediakan adalah dalam lingkungan 1,300. Dan saya difahamkan bahawa dengan adanya kedai ini, ia juga akan memberi peluang untuk memasarkan produk-produk barangan IKS yang terdapat khususnya dalam negeri Johor pada hari ini. Jadi saya nak ucapkan tahniah. Saya akan terus beri perhatian kerana ini projek kita bersama-sama. Kita telah banyak memperkatakan mengenai soal kos hidup yang tinggi. Kita perlu kreatif, inovatif, mencari dan memberi penyelesaian. Dan ini satu penyelesaian yang kita buat. Dan kita amat gembira kerana ia turut terlibat satu institusi yang sangat penting kepada masyarakat, iaitu koperasi yang sama-sama menjayakan program kita pada hari ini. Dan saya tahu, bukan betulah dengan kejayaan yang akan kita tempuh, maka kedai ini mungkin akan kita perluaskan di seluruh negara. Kita ada SKM, dan saya percaya SKM tentunya akan membantu kerana ini produk koperasi. Dan yang penting, ini merupakan satu lagi produk Johor untuk negara. Kita ada Kentucky Fried Chicken, KFC. Kita ada kumpulan ubatan Johor. Semua tu produk Johor seluruh negara. Hari ini kita berpotensi satu lagi produk Johor untuk kita berikan kepada negara, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dengan kata-kata itu saya sekali lagi ucapkan tahniah. Ini hanya merupakan satu permulaan kepada perjalanan yang panjang dan mencabar. Jadi saya berharap kita akan terus berikan sokongan dan kerjasama untuk kita buktikan hasrat dan matlamat kita ini akan mendapat
pencapaian sebagaimana yang diharap-harapkan. Jadi dengan kata-kata itu, dengan sekali lagi ucapkan banyak terima kasih, tinggi tahniah, dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, maka saya dengan sukacitanya melancarkan operasi IMCO pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum.